dapat rukhsah itu kita akan dapat secara mutlak. Adapun rukhsah dalam darurat ini dia dengan qadar-qadar dia sahaja. Contohnya kita dapat rukhsah untuk makan, untuk minum arak tadi ataupun makan bangkai tadi. Rukhsah tadi dengan kadar dia sahaja, bukan sampai kita kenyang. Kalau kita kata dah ala-ala kita dapat rukhsah ni, kita makan teruslah seekor babi. Contohnya kita dapat kita lapar, kalau kita tak makan kita akan mati. Maksudnya, tapi kalau kita dah dapat rukhsah, maksudnya kita boleh makan benda yang haram tu. Ala-ala kita dapat rukhsah ni, kita habis tu dah satu ekor buat barbecue apa, maka tak boleh. Kan? Maksudnya ad-darurah tubihul mahzurat. Nah, kita seorang doktor, kita tengok aurat wanita yang sakit, kemalangan, aksiden, luka apa, kita boleh tengok aurat dia kerana darurat. Tapi kita tengok dengan qadar dia. Dia sakit kaki, jangan tengok sampai ke pohon. Dia hanya sakit, tengok pada tempat yang perlu. Adapun tempat yang tidak perlu itu dia tidak panggil darurat dah. Maka dia haram. Betul darurat atau ad-darurat taqdiruhu biqadariha. Dan dalam ad-darurat taqdiruhu biqadariha ini dia kata bila mana bertemu di antara darurat yang umum dan darurat yang khusus. Maksudnya dia panggil yahtamilu darurah, buku surat 46 tu. Kita boleh setuju kan? Yahtamilu darurah khassah li daf'a darurahan. Kita mengambil kemudaratan yang khusus untuk menolak kemudaratan yang umum. Maksudnya bila bertemu dua kemudaratan, mudarat untuk diri dan mudarat untuk orang ramai, maka kita akan ambil mudarat kepada diri daripada mudarat untuk orang ramai. Okey, begini. Contohnya, agama macam kita bincang tadi. Agama dengan diri, maka kita dahulukan agama. Diri dengan maruah, dahulukan maruah. Sekarang ini, diri dengan maruah, dahulukan diri. Dalam masa yang sama, diri ni dia sama-sama dengan diri. Contoh, diri sama-sama dengan diri, nyawa sama-sama dengan nyawa. Macam mana pula nak buat ni? Agama sama-sama dengan agama. Faham? Maka bila berada dalam keadaan macam ni, dia tengok mana yang khusus dan mana yang umum. Contohnya kita sebagai penjual, kita masa contoh dia kata monopoli harga. Kita monopoli harga untuk menyelamatkan nyawa kita seorang daripada kita lapar, mati, kita berniaga. Tapi bila mana kita jual, kita akan merosakkan nyawa banyak lagi. Maka didahulukan nyawa yang banyak daripada nyawa yang sedikit. Faham? Maksud kaedah ni nak cerita bila bertemu di antara yang khusus dengan umum, maka kita ambil yang khusus untuk maslahah yang umum, untuk menjaga yang umum. Faham? Okey, kita berhenti di kaedah di tajuk tu. Okey, contoh dia penjual anggur, muka surat 47. Okey. Penjual anggur dan sebagainya ditegah daripada penjual anggur ditegah menjual kepada pembeli-pembeli yang dikhawatiri bahawa mereka akan memproses barangan tersebut menjadi minuman keras. Kita penjual, tiba-tiba ada orang mari, kita jual anggur. Tiba-tiba seorang tu mari beli, kita tahu dia nak beli anggur ni, dia nak buat khamru, buat arak, buat minuman keras. Maka kita tidak boleh jual. Kerana kita jual tu untuk kita jaga masalah diri kita seorang. Tapi bila kita jual anggur tadi, dia akan buat arak, dia akan buat minuman keras dan dia akan merosakkan banyak lagi nyawa, banyak lagi akal manusia, masalah untuk orang ramai. Jadi bertemu di antara dua masalah. Masalah kita seorang dengan masalah orang ramai. Tak, masalah ni maksudnya kebaikan. Tak. Jadi maka didahulukan untuk orang ramai. Tak boleh jual sebab kita tahu dah. Tapi kita tidak wajib tanya. Kan, tapi kita yakin, kita seorang penjual tak wajib tanya. Contoh kalau kita jual pisau pula kan, setiap kali orang mari beli tanya, nak buat apa pisau ni? Macam tu. Seorang main beli nak bunuh orang ke nak potong ayam? Orang pun fikir dia ni tak beli lah kedai kita. Tak. Maksudnya kita tak wajib tanya. Tapi kalau kita tahu bahawa kalau dia ni tokai arak contohnya, tiba-tiba dia mari beli arak dengan kita ni, mari beli anggur, kalau beli scaler tu memang dak ah. Tak, tiba-tiba dia mari beli dengan satu bank kau, satu kontena. Jadi kita tahu dia ni nak buat arak. Maka kita tak boleh jual. Tak boleh jual. Sama lah kalau kita buka klinik ke, kita buka klinik farmasi, ada orang nak mari beli kondom contohnya. Kan? Kondom. Kita tahu kalau dia mari beli tu pasangan suami isteri, tak ada masalah, jual lah. Tapi kalau mari beli tu kita yakin dia ni tak kahwin lagi dengan orang mak repik dan sebagainya, maka kita tidak boleh jual. Apa yang kita harap, kita tak boleh jual. Bukan dia haram pada kondom tu,
Tak? Dia bukan haram li'ain ni. Dalam Islam ni dia ada pertama haram li'ain. Diri dia tu haram. Yang kedua haram li ghairi. Haram dengan sebab lain. Contohnya babi. Babi ni dia haram li'ain ni ke haram li ghairi? Ain dia haram li'ain ni. Babi ni dia macam mana pun kamu bersih dengan klorok ke, kamu letak jenama apa pun dia tetap haram. Dia tak ada ilah Maksudnya Allah Ta'ala mengharamkan kita makan babi, dia tak ada ilah ataupun tidak ada sebab. Ada setengah yang Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu dan Allah Ta'ala letakkan sebab. Contohnya agak, kenapa Allah Ta'ala haramkan agak? Adakah kerana nama dia khamru? Tidak. Tapi kerana ilah mabuk. Contohnya air ni dia mabuk, maka dia termasuk dalam kategori agak. Dan satu masa saya boleh buang mabuk dalam air ni, maka air ni menjadi halal. Faham? Dia ada ilah ataupun dia ada sebab pengharaman itu. Ada satu benda yang tidak ada sebab. Kan? Kenapa solat Zuhur 3 rakaat? Tak ada sebab lah. Memang itu membudiah kita kepada Allah Ta'ala. Dan dari sebab kenapa solat Zuhur pada solat Maghrib? Masih betul Raja nak test aku jauh nanti dia bukan haram. Jadi jual sesuatu itu macam kita jual apa benda pun atau tak boleh jual kondom, nanti orang berzina. Dia bukan haram di kondom tu. Dia haram sebabnya benda lain. Sebab yang dia buat pada benda yang salah. Macam buang gigi basuh. Benda-benda yang macam tu buang semua. Kalau dah lama tak boleh nak buang dah, tak boleh buang. Sebab dia akan menyakitkan mayat.